Saya ingin menjawab tanyaan P. Kudan. Walaupun dia tak ada, tapi saya kena jawab ni kerana ada. Ada. Yes. Okay. Saya mengambil maklum tentang soalan yang dibangkitkan oleh Wabi Kudan mengenai isu penindasan pekebun-pekebun kecil apabila dia menjual buah tandan kelapa sawit. Isu ini berbangkit kerana banyak daripada kita punya pekebun-pekebun kecil ini, dia banyak tidak faham apabila dia menjual buah-buah dia ini kepada orang tengah, atau dia panggil dealer fruits. Dia ada license yang kita keluarkan. Lebih kurang dalam 3,500 dealer kelapa sawit. Bila dia pergi, selalunya kita menggalakkan pekebun kecil ini merujuk kepada aplikasi Lembaga Minyak Sawit MPOB, iaitu Info Sawit, sebagai panduan untuk mendapatkan maklumat mengenai harga semasa BTS. Dan kita juga menggalakkan ataupun menyuruh kepada pekebun kecil, kalau dia merasakan bahawa mana-mana dealer yang tidak mengikut harga yang guidance harga yang begitu jauh daripada apa yang dikeluarkan oleh MPOB, dia boleh buat laporan dan kita akan buat penyiasatan dan kita akan tarik lesen dealer ini. Saya punya saranan di peringkat yang berhormat, kalau ada berdepan dengan keadaan ini, maklum kepada kita. Dari segi harga kelapa sawit, kerajaan tak boleh kontrol harga kelapa sawit. Sebab harga kelapa sawit ini dia bergantung kepada permintaan dan penawaran. Komoditi bukan saja kita, malah semua komoditi dalam dunia ini memang tak boleh kita kontrol. Tetapi oleh kerana ada juga faktor-faktor yang boleh menyebabkan harga turun naik. Contoh, secara umumnya harga faktor-faktor yang mempengaruhi CPO ini seperti kalau kita ada krisis geopolitik. Jadi banyak kita punya kelapa sawit kadang-kadang tak boleh ekspor kerana ada certain sekatan ataupun kapal logistik tak cukup dan tidak ada kapal berani nak pergi ke sesuatu kawasan itu, maka dia akan bagi tekanan kepada harga kelapa sawit. Apabila banyak supply tapi tak ada barang tak boleh hantar, maka dia akan beri tekanan kepada supply. Yang kedua, kemungkinan besar juga kita kena tengok harga perbandingan dengan edible oil lain. Contoh soya bean oil, rapeseed oil, sunflower, ini alternatif kepada kita punya kelapa sawit. Dan banyak lagi isu-isu yang menyebabkan cuaca, iklim dan juga akan menyebabkan bertemu lagi dalam video kali ini. Hari ini 9 hari bulan. Jadi kita tombak untuk pusingan awal November ni lah. Ini bulan November ni kita start tombak untuk sawit kelapa tinggi sini. Okey. Jadi sekarang ni musim hujan. Memang tidak menentu guys, memang hujan, kadang-kadang malam, kadang-kadang siang, kadang-kadang sepanjang hari pun hujan. Jadi kita harus terus angkat buah kalau dapat kasih clear kita punya buah. Sebab kalau kita tidak clear mungkin malamnya ataupun besoknya sepanjang hari hujan lah, memang susah lah untuk kita jual ya guys. Jadi sekarang ni harga kalau dekat kilang sudah mencapai 9,800 lebih dah sekarang ni. Dekat jalan besar sana dah pun hampir 850. Ada juga yang masih lagi bawah paras 800, 780, 790 dekat kebun saya ni. Tapi dekat tempat-tempat, dekat daerah-daerah lain, terutamanya daerah-daerah pergi atas sikit, belah-belah Kuching, Serikai, Seratok, Lubuk Antu sana, dekat Sibu, memang harga dah mencecah 900 kalau ikut info yang kita dapat daripada kawan-kawan kita kebun kecil. Memang beza harga, memang ketara lah dekat daerah kita ni, daerah Beluru sini dengan daerah-daerah lain. Dan sebahagian daerah-daerah di seluruh Sarawak lah terutamanya. Kalau dibandingkan harga, memang ada yang sampai perbandingan harga lah, ada yang lebih. Kalau daerah lain mungkin ada yang atas 900. Kalau dibandingkan dengan kita ni baru mencecah 800. Memang perbezaan dia memang besar lah, sampai 100.
Jadi kita pun tidak tahu siapa yang harus memantau harga buah nih, harga buah sawit nih. Kalau pihak-pihak yang berwajib tidak dapat memantau dia, ataupun tunggu kita sebagai kebun kecil ini yang komplain baru diorang cek harga, memang masalah kita kebun kecil ini. Jadi kita pun tidak tahu siapa yang harus memantau dia. Kalau ada orang yang komen, kalau tidak ada orang pergi report ataupun pergi report pergi MPOB sana, jadi diorang MPOB tidak memantau, jadi pun tak tahulah macam mana mau cakap, macam mana mau explain. Tapi kalau MPOB tidak memantau, apa tugas dia orang lah? Sebab lesen rem, terutamanya rem lah, rem dekat sekitar sini yang mungkin, ataupun memang MPOB yang keluarkan untuk lesen itu. Sebab kalau dekat area kita ni, masalahnya sekarang ni antara rem dengan rem memang dia punya tidak perlu bandingkan dengan harga dekat daerah lain lah. Antara rem dekat sini pun tidak sekata harga dia. Ada yang kurang 10, 20, kadang-kadang sampai 40 ringgit dia punya perbezaan harga dia. Jadi faktor-faktor tu kita tidak tahulah macam mana dia orang kira harga dia, kenapa harga dia antara rem dengan satu rem memang kurang, mungkin kos pengangkutan. Tapi haraplah pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berurusan dengan rem ni lah dapat memantau lah harga. Orang yang berkuasa memantau harga sawit ni, tolonglah turun padang, pantaulah harga rem, jangan terlalu beza dia terlalu jauh guys. Bukan pakai kereta, kalau pakai kereta bolehlah pakai motor saja bah. Kita punya pusingan kali ini memang banyak biji lerai lah. Sebab sekarang musim hujan, di musim hujan memang banyaklah biji lerai. Ini biji mau terima sobor.